Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bertemu dalam siri live Facebook. Kita sambung perbincangan kita daripada kitab Nailul Awtar yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih, dan pada pagi ini insya-Allah kita masuk dalam jilid yang kedua, muka surat 260 dalam tajuk Babul Musalli yasjudu ala ma yahmiluhu wa la yubashiru musallahu bi'a'daihi bab pada menjelaskan orang semayang itu dia sujud atas perkara yang berlapik, yang benda berlapik itu yang dibawa. Begitu juga orang solat itu tidak anggotanya tidak terus rapat kepada tempat yang dia nak sujud, itu pada bumi, kerana ada benda yang berlapik gitu. Ini tajuk yang kita nak bincang pada pagi ni. Dalam bincang kita yang sebelum ni, kita ada bincang berkenaan dengan apabila kita sujud, kita perlu kepada 7 anggota. Yang dimasukkan dengan 7 anggota sujud ni adalah dahi, lepas tu 2 tangan, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Kita dah sebut tentang khilaf, perbezaan pandangan dalam kalangan ulama-ulama Islam, iaitu ada pandangan yang mengatakan mesti 7 anggota. Masa kita sujud ni mesti 7 anggota, iaitu dahi, 2 tangan, lutut dengan 2 kaki di belakang lah. Cuma di sana ada pandangan yang mengatakan yang wajib itu hanya dahi sahaja. Adapun yang lain tu di bawah kategori sunat. Ini adalah pandangan mazhab Hanafi. Mazhab kita Syafi'i tak. Pada mazhab kita mesti dengan 7 anggota. Maksudnya kena dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki di belakang. Itu dalam mazhab kita lah. Dan kita dah sebut hadis-hadisnya berkenaan dengan 7 anggota begitu. Itu perbincangan kita yang lepas lah. Hari ni kita masuk hadis yang cerita berkenaan dengan bila kita semayang, tiba-tiba ada sesuatu benda yang kita bawa. Contohnya serban, kain selempang. Kain itu menyebabkan terhalang dahi kita dekat bumi, terhalang 2 tapak tangan kita dekat bumi, terhalang 2 lutut, 2 kaki kita dekat bumi. Apa keadaan solat kita lah. Okey, Anas bin Malik radhiyallahu an qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddati harri fa iza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ardi basata sawbahu fasajada alaihi, rawahu al-jamaah. Dia kata daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kami menunaikan solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu terlalu panas. Apabila seseorang di kalangan kami tak mampu untuk menekankan dahi kami di atas bumi, maka kami akan menghulurkan pakaian kami, maka kami duduklah di atas pakaian itu, maka kami sujudlah di atas pakaian itu. Hadis diriwayatkan oleh jamaah. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita pengalaman mereka solat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semasa menunaikan solat itu, hari itu terlalu panas. Bila terlalu panas, kalau kita sujud dekat atas bumi itu, dia akan panaslah kepada kita punya dahi. Makanya sahabat Nabi ni cerita, kami pun kata sahabat ambil kain yang kami pakai untuk lapik di tempat kami sujud. Dahi tu kalau sujud atas tanah tu kan jadi panas. Maka masa nak sujud tu ambil kain lapik supaya dahi tu tak berapa panas. Ini dilakukan oleh sahabat. Yang menceritakan ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu. Wal hadithu yadullu ala jawazi as-sujudi ala siyabi la litiqa'i harril ardi. Dia kata hadis ni menjadi dalil atas hukum harus kita sujud di atas pakaian dengan tujuan nak elak daripada panas bumi. Jadi kalau kita solat, kita nak tak bagi dahi kita panas sebagai contoh. Lepas tu kita pakai kain. Kain tu kita gunakan untuk nak lapik tempat kita sujud kerana nak elak daripada panas itu. Hukumnya adalah harus. Ni dalil dia. Waqad istadalla bil hadisi ala jawazi as-sujudi ala thawbi al-muttasili bil musalli. Hadis ini juga menjadi dalil bahawasanya harus kita sujud di atas pakaian yang berhubung dengan badan kita. Kita pakai serban sebagai contoh. Kain serban kita tu ekor dia panjang.
Jadi masa kita nak sujud tu, dahi kita kalau kena dekat bumi panas. Makanya kita gunakan kain serban kita tu, ekor dia tu untuk kita sujud di atas kain supaya panas dahi kita tu tak terkena. Yang tu pun harus kata dia. Qala An-Nawawi rahimahullahu, qala An-Nawawi wa bihi qala Abu Hanifah wal jumhur wa hamalahu Asy-Syafi'i ala as-sawbi al-munfasil. Kalau ikut komentar yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan juga majoriti ulama dan termasuk juga Al-Imam Syafi'i, dia mengatakan yang boleh itu hanya khusus kepada pakaian yang berenggang daripada kita. Maksudnya macam kain sejadah contoh kan. Kain sejadah ni dia berenggang dengan badan kita. Tapi kalau benda yang berhubungan dengan kita itu tak boleh. Contoh macam kain serban, jubah kita punya lengan tu besar kan. Masa kita sujud tu kita tarik lengan jubah tu sujud. Yang tu tak boleh. Kalau ikut pandangan Syafi'i, Hanafi dan majoriti ulama begitu. Yang kata boleh ni adalah pandangan yang lain lah. Dia kalau kita tengok pandangan-pandangan lain kata itu merujuk kepada pakaian yang berhubungan dengan kita. Pandangan dia boleh. Syafi'i tak boleh. Kalau kita ni sembahyang, kita pakai kain serban. Ekor serban tu kita panjang. Lepas tu bila kita nak sujud, panas bumi ni. Kita pun eret kain serban. Ekor serban tu letak supaya kita sujud atas kain serban dengan tujuan untuk memastikan panas yang ada pada bumi tu tak terkena pada kita. Disebabkan kain serban ni berhubungan kita, mazhab kita kata tak boleh. Mazhab kita kata tak boleh. Yang dikatakan boleh itu adalah jika kain serban itu berenggang daripada badan kita. Tu maksud dia dalam mazhab kita Syafi'i rahmatullah. Dan ini sama juga dengan pandangan Hanafi dan juga pandangan majoriti ulama begitu. Jadi dia bezakan dua perkara lah. Yang pertamanya kain yang berhubungan dengan badan kita, satu lagi kain yang berenggang daripada badan kita. Yang dikatakan muttasil, yang berhubungan dengan badan kita ni kita pakai. Ni baju kita pakai, lengan jubah tu kan dengan baju kita, serban yang kita pakai ni semua ni melibatkan kepada muttasil, berhubungan dengan kita. Ada satu lagi munfasil. Munfasil ni maksudnya berenggang kita. Kain serban. Kain sejadah. Sejadah tu kita pijak tadi kan. Bila sejadah tu kita pijak dan dia ni bukan yang kita pakai. Maka itu dipanggil sebagai munfasil, yang bercerai daripada kita. Yang munfasil tu tak apa. Tak jadi isu. Yang jadi isu ni jika muttasil. Jika berhubungan. Serban kita pakai. Ekor serban yang panjang itu kita sujud. Yang tu mazhab kita kata tak boleh. Begitu. Habis satu. Yang keduanya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil matir wa huwa yattaqittina idza sajada bi kisa'in alaihi yaj'aluhu duna yadayhi ila al-ardi idza sajada, rawahu Ahmad. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari hujan, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam nak elak daripada tanah kena pada jasad Nabi lah. Idza sajada bikisa'in, apabila baginda salam nak sujud, Nabi Muhammad bawa sekali dengan kain alaihi atasnya, ya ja'aluhu, menjadikan kain itu duna yadaihi, sebagai penghalang tangannya, ilal ardi, di bumi. Idza sajada, semasa baginda sallallahu alaihi wasallam sujud. Dalam hadis ni sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari itu semayang, hari itu hujan. Bila hujan tanah tu dah basah, jadi kotor lah. Makanya ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bawa kain selimut. Kisah ni kain selimut yang dibawa oleh Nabi sallam. Yang mana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sujud itu, Nabi Muhammad tarik kain yang merupakan selimut Nabi Muhammad sallam tu sebagai pelapik antara bumi dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pada ketika itu Nabi Muhammad SAW sujud, tangan Nabi SAW ni tidak kena bumi, tetapi ada kain yang dipakai oleh Nabi jadi penghalang antara bumi dengan tapak tangan Nabi SAW. Pelapik lah. Dan ketika itu hujan, jadi Nabi Muhammad buat macam tu untuk nak bagi tanah yang kotor tu tak kena pada tapak tangan Nabi SAW. Gitu. Type. Wal hadisu yadullu ala jawazi al-intiqai bi tarfi thawbil ladhi ala al-musalli walakin lil uzri. Dia kata kat sini, Imam Syarani kata, hadis ni menjadi dalil atas harusnya kita nak mengelak daripada pakaian kita, jawazil intiqa bi tarfi thawbi. Kita nak kita nak elak daripada kita berlapik antara menggunakan dengan hujung pakaian allazi alal musalli, yang mana pakaian itu dipakai oleh kita, walakin la lil uzri, tetapi dengan uzur. Hadis ni lah menjadi dalil kalau kita nak
Pakaian kita dijadikan sebagai perkara yang berlapik antara bumi dengan tempat kita letak tangan, antara kita dengan dahi kita sujud, lutut dan kaki kita dekat belakang. Yang kain itu kita pakai, itu dibolehkan. Itu pun sebab uzur. Kita pakai serban, kita pakai jubah, kita pakai abaya, kita pakai kain selimut. Itu semua tu yang muttasil, yang berhubung dengan pakaian dengan badan kita. Tiba-tiba bila kita nak sujud, takut-takut tangan kita kotor, takut-takut dahi kita kotor, ataupun takut-takut dahi kita panas, takut tangan kita panas, makanya masa kita sujud kita guna kain kita untuk nak lapik. Yang tu boleh dengan syarat uzur, dengan syarat uzur, panas, takut kotor, tu maksud gitu. Wa amma uzrul matari kama fil hadisil bab awil harri wal bardi kama fi riwayati Ibni Abi Syaibah. Dia kata uzur ni boleh berlaku. Contohnya dia kata macam hujan, macam hadis yang kita baca ni, kan. Lepas tu ataupun kerana panas ataupun terlalu sejuk. Itu boleh berlaku lah. Boleh. Kita nak sujud bumi tu panas. Kalau kain yang suku sakat tak ada isu. Kita ambil kain sejadah letak, itu tak ada isu. Yang kita isukan ni adalah apabila kain itu kita pakai, serban itu kita pakai. Ini semua pakaian yang berhubung dengan badan kita. Jadi kita guna kain itu sebagai pelapik bumi daripada dahi kita sebagai contoh. Sebab takut-takut dahi kita panas. Yang tu boleh. Itu dengan syaratlah uzur. Kalau tak ada uzur tak boleh. Begitu. Wa hadzal hadisu musarrihun bi anna al-kisa' alladhi sajada alaihi kana muttasilan bihi. Dalam hadis ni menceritakan secara jelas yang kain serbat, kain selimut itu semasa baginda sujud itu, kain selimut itu dia memang berhubung dengan badan. Kita pakai selimut belakang badan tu kan. Lepas tu bila kita nak sujud, patutnya kita tak boleh bagi dahi kita ni ada penghalang antara dahi dengan bumi. Tak boleh tangan kita ada penghalang antara tangan dengan bumi. Tapi kita gunakan kain itu sebagai penghalang. Boleh. Walaupun dia tu berhubungan dengan badan kita. Walhal asalnya tak boleh. Yang boleh itu dengan sebab uzur. Sebab uzur baru boleh. Gitu. Wabihi istadalla al-qailuna bijawazi tarki kashfil yadain fis salati. Walakinnahu muqayyadun bil uzri kama arafta. Kita dah sebutlah tadi lah. Dia kata di sinilah dalil bagi mereka yang mengatakan tapak tangan itu boleh dilapik ketika ada keuzuran. Boleh. Okey, hadis yang ketiga. An Abdullah bin Abdurrahman. Qala ja'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa shalla bina fi masjid Bani al-Ashhal. Fara'aituhu wadi'an yadayhi fi sawbihi idza sajada. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa qala ala thawbihi. Daripada Abdullah bin Abdurrahman berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Fasalla bina fi masjid Abi Ashhal, dan ketika itu baginda Nabi sallam pun bersolat jemaah bersama dengan kami di masjid Bani al-Ashhal. Ceritanya cerita Abdullah bin Abdurrahman, Nabi Muhammad datang dekat kampung mereka. Lepas tu Nabi Muhammad sallam pergi kat satu masjid namanya Masjid Bani al-Ashhal. Nabi Muhammad sallam solat berjemaah dan sahabat Nabi pun solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, fara'aituhu wadi'an yadayhi fi sawbihi idza sajada. Kata Abdullah, masa aku semayang, aku tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, masa baginda Nabi sujud tu, Nabi guna kain yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pelapik ketika tangan Nabi dengan bumi. Jadi Nabi Muhammad semayang, Nabi nak sujud tu, Nabi gunakan kain yang ada pada badan Nabi, pelapik antara tangan Nabi dengan bumi. Itu dilihat oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abdurrahman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kita nampak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayang, adalah penghalang antara anggota badan kepada bumi dengan kain. Begitu. Ada pelapik gitu. Hadis tu serupa macam tadi lah. Jadi kalau kita semayang, bila kita pelapik tempat kita sujud, dahi kita, dua tangan kita, lutut kita, kaki kita, dengan pakaian yang kita pakai, dengan kain yang menjadi berhubung dengan badan kita, yang tu hukumnya adalah boleh jika ada keuzuran. Jika ada keuzuran. Bismillah. Okey, type. Babu al-jalsati baina sajdataini wa ma yaqulu fiha. Habis cerita tentang masa kita sujud, ada kain pelapik yang berhubung dengan badan kita semasa kita sujud. Boleh jika ada keuzuran. Kalau tak ada keuzuran, tak boleh.
Baik, kita masuk bab yang baru. Babu al-jalsati baina as-sajdataini wa ma yaqulu fiha. Dia kata bab pada menjelaskan duduk di antara dua sujud. Bila kita sujud, kita bangun. Sebelum nak sujud satu lagi tu, yang kita duduk tu. Yang tu dia panggil duduk antara dua sujud. Al-jalsatu baina sajdataini. Al-jalsatu baina as-sajdataini. Duduk antara dua sujud. Lepas tu, bila kita sujud tu, kita ada baca-bacaan. Baca tu apa dia? Tu hadis yang kita nak baca pada hari ni. Taib. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qala sami Allahu liman hamidah qama hatta naqulu qad awhama summa yasjudu wa yaq'udu baina as-sajdataini hatta naqulu qad awhama rawahu Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni apabila baginda salam bangun membaca sami Allahu liman hamidah, qama, Nabi Muhammad akan berdiri i'tidal itu hatta naqulu qad awhama, hinggalah kami kadang-kadang kata Nabi ni mungkin lupa kot. Lamalah maksudnya. Nabi rokok bangun sami Allahu liman hamidah. Dia berdiri lama tu sampai kami kata, dia tak ingat ni, tak ingat. Begitu sampai kami kata lagu tu lah. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW sujud, lepas tu kami duduk, kemudian Nabi duduk di antara dua sujud. Serupa Nabi sujud, dia duduk antara dua sujud lama. Sehingga sahabat kata, lupa ni. Macam tu Ni berlakulah. Rawahu Muslim. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nampak dalam hadis ni, i'tidal tu lama boleh. Duduk antara dua sujud boleh. Lama tu boleh Mazhab kita Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i kata itu rukun yang pendek. Rukun yang pendek tidak boleh dipanjangkan. Bahkan sesiapa yang memanjangkan i'tidal, siapa yang memanjangkan duduk antara dua sujud, itu boleh memberi implikasi solat batal. Itu Syafi'i. Tapi kalau tengok pada hadis ni, macam boleh pula kan. Begitu. Wa fi riwayatin muttafaqun 'alaiha anna Anasan qala inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Fakana iza rafa'a ra'sahu minar ruku'i intasaba qa'iman hatta yaqulu an-nasu qad nasiya wa iza rafa'a ra'sahu minas sajdati makasa hatta yaqula an-nas qad nasiya. Dalam riwayat yang disepakati oleh ulama, sesungguhnya Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, sesungguhnya aku tidak akan lengah-lengahkan bahawasanya aku menunaikan solat bersama dengan kamu seperti mana aku lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat bersama dengan kami. Jadi kata Anas bin Malik, aku ni kalau semayang ni aku akan tiru sebiji-sebiji macam mana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik. Fakana iza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, yang mana Nabi Muhammad ni apabila dia bangun daripada rukuk, yang kita namakan sebagai al-i'tidal. Nabi Muhammad bila bangun daripada rukuk, i'tidal, intasaba qa'iman, Nabi akan betul tulang belakang dia yang i'tidal hatta yaqulan nas, hinggalah sahabat-sahabat Nabi ni berkata, Nabi lupa ni, qad nasiya, lupa. Nabi lupa. Ada. Begitu juga apabila Nabi Muhammad angkat kepalanya daripada sujud, Nabi akan tunggu hinggalah berkata sahabat, Nabi lupa. Jadi Nabi i'tidal, maksud i'tidal tu Nabi lama. Nabi bila bangun daripada sujud, duduk antara dua sujud itu lama. Itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Lamalah. Jadi kalau kita tengok di sini, nampaknya kalau kita lama semasa i'tidal, lama duduk antara dua sujud, hukumnya adalah harus, boleh lah. Ini berbeza dengan pandangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tak boleh lama-lama, bahkan boleh membatalkan solat. Itu pandangan mazhab kita lah. Gitu. Al-hadisu yadullu ala masyru'iyyati tatawwulu al-i'tidali minar ruku'i wa jalsatu baina as-sajdataini. Hadis ni menjadi dalil bahawasanya kita lamakan i'tidal daripada rokok dan juga duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud dengan kita bangun i'tidal itu, kalau kita lama tu hukumnya adalah boleh. Boleh lah kalau tengok pada hadis ni. Hadis ni pula diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih lah. Gitu. Waqad zahaba ba'du asy-syafi'iyyati ila butlanis salati bi tatwilil i'tidali wal julusi baina sajdataini muhtajjan bi anna tulahuma yunfi al-muwalat. Tadi kita dah sebut Dia kata telah berpendapatlah setengah ulama mazhab Syafi'i bahawasanya apabila kita memanjangkan i'tidal daripada rokok dan kita memanjangkan duduk antara dua sujud, solat batal. Batal solat kata dia.
Hujah mereka dia kata kalau kita lama sangat itu boleh putus mualat. Dia solat ni ada satu tajuk dia panggil mualat. Mualat ni maksudnya tidak berenggang panjang. Jadi dalam pandangan setengah ulama mazhab Syafi'i kata antara satu perbuatan solat dengan satu lagi perbuatan solat, dua-dua rukun solat itu tidak boleh ada putus mualat. Tidak boleh putus mualat. Dia mesti berhubungan lah. Berhubungan mualat Jadi bila berhubungan, tiba-tiba kita iktidal tu lama ataupun kita berduduk duduk antara dua sujud tu lama. Putus mualat kata dia. Itu yang boleh menjadikan solat jadi batal. Itu pandangan Syafi'i lah. Mazhab bukan Syafi'i, Syafi'iyah. Ulama-ulama mazhab Syafi'i begitu. Tapi kalau tengok pada hadis boleh. Hadis ni kita bawa ni nampaknya dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Habis. Hadis yang kedua daripada bab ini, an Huzaifah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina as-sajdataini rabbighfirli rabbighfirli rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ni sebut daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berkata di antara dua sujud rabbighfirli rabbighfirli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni apabila baginda salam duduk antara dua sujud itu, doa yang dibaca oleh Nabi, bacaan yang dibaca oleh Nabi ni rabbighfirli rabbighfirli. Itu boleh macam kita rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni kan kita baca. Rupa-rupa kalau kita tengok dalam hadis tak nak baca panjang-panjang tu, nak baca pendek rabbighfirli rabbighfirli, itu pun boleh dah. Itu pun dah memadai. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hadisu asluhu fi Muslim wa huwa yadullu ala masyru'iyyati talabil maghfirati fil i'tidali baina as-sajdataini wa an istihbabi tatwili salatin nafilati wal qira'ati fiha bi surati at-tawilati wa tatwili arkaniha jami'an. Dia kata hadis ni asalnya di dalam riwayat Imam Muslim. Hadis ni kan dia bukan semata-mata An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah, bahkan Imam Muslim pun ada riwayatkan hadis ni. Dan ia menjadi dalil bahawasanya disyariatkan kita minta keampunan dosa dengan Allah Ta'ala dalam i'tidal. Begitu juga semasa kita bangun di antara dua sujud. Semasa kita duduk antara dua sujud. Yang tu antara digalakkan kepada kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga digalakkan kita memanjangkan solat sunat dan juga membaca di dalam solat sunat dengan surah yang panjang ataupun kita memanjangkan rukun-rukun semuanya. Hadis ni juga menjadi dalil bahawasanya semasa kita solat sunat kita panjangkan solat sunat. Bagi lama sikit sembahyang sunat tu kan. Sembahyang sunat tu buat lama. Digalakkan lagu tu lah. Begitu juga semasa kita qiyam tu kita baca surah panjang, biar lama galak, bagus. Baca tu dengan surah yang panjang. Begitu juga kita memanjangkan rukun-rukun. Kita sujud tu lama, kita i'tidal tu lama, kita qiyam lama, kita duduk antara dua sujud lama, kita rokok lama, kita i'tidal lama. Jadi bila kita lama tu, yang tu digalakkan kata dia. Kita buat lama tu digalakkan. Kata Imam Syaukani lah. Wa fihi raddun ala ma zahaba ila qarahati tatwilil i'tidal min ar-ruku'i wal jalsati baina as-sajdataini. Imam Syaukani dia tolaklah cara pandangan setengah ulama Syafi'i ni. Mazhab kita kata i'tidal tak boleh lama. Duduk antara dua sujud tidak boleh lama. Tapi kata dia hadis ni menolak atas pandangan yang berpendapat tak boleh kita memanjangkan i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Hadis dia. Dia kata hadis ni tolak pandangan yang kata tak boleh lamakan i'tidal, tak boleh lamakan duduk antara dua sujud. Mazhab kita jadi dia tolak pandangan mazhab kita tu dengan hadis ni. Ni hujah Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih begitu. Hadis yang terakhir yang ketiga. An Ibn Abbas radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina as-sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini kita selalu baca lah ni. Rawahu At-Tirmizi wa Abu Daud illa annahu qala fihi wa'afini makana wajburni. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda duduk antara dua sujud, baginda akan baca, ya Allah Tuanku, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Tu bacaan yang ada dalam hadis Tirmizi riwayat, Abu Daud pun riwayat hadis ni. Iaitu Nabi baca, Allahumma ighfirli, ya Allah Tuanku ampunlah aku. Warhamni, ya Allah Tuanku rahmatilah aku.
Wajburni, tampallah segala kecacatan ibadat aku. Wahdini, tolong bagi hidayah kepadaku. Warzuqni, tolong berilah rezeki kepada aku. Dalam riwayat lain, wajburni dibaca dengan wa'afini. Kalau tengok dalam riwayat lain, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Itu dalam riwayat lain. Wajburni tu tak ada. Tapi dalam hadis ni ada wajburni. Begitu. Itu dalam hadis lah. Wajburni ke wa'afini ke, ataupun nak baca ada dua boleh belaka. Semua itu sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wal hadisu yadullu ala masyru'iyyati du'a'i bihadhihi al-kalimat fil qa'dati baina sajdataini. Dia kata hadis ni lah menjadi dalil bahawasanya digalakkan kepada kita baca doa yang sabit dalam hadis. Yang baca bacaan tadi semasa kita duduk antara dua sujud. Baca rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni wahdini kan. Kita baca yang tu semua tu sabit dalam hadis, kita baca itu digalakkan begitu. Qala al-mutawalli wa yustahabbu lil munfaridi an yazida huna Allahumma habli qalban naqiyya taqiyya min asyirki bariyya la kafiran wala syaqiyya. Tu kalau mengikut pandangan seorang lagi ulama lah. Berkata seorang ulama namanya al-mutawalli. Dia kata digalakkan bagi orang semayang seorang. Kalau semayang seorang ni an yazida huna, dia tambah sikit bacaan. Kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni tu kan. Kita baca, jangan sekatu, tambah sikit lagi bacaan. Kata al-mutawalli ni. Tambah apa? Baca apa? Tambah Allahumma habli qalban naqiyyan taqiyya. Ya Allah Tuanku, bagilah kepadaku hati yang bersih. Minasyirki, bersih daripada syirik. Bariyya, bebas daripada sebarang maksiat. La kafiran wala syaqiyya. Jauhkan daripada hati yang kufur. Jauhkanlah hati daripada perkara-perkara buruk. Tu tengok dalam hadis lah begitu Taib. Habis babu as-sajdah as-saniyah wa luzumi tama'ninah fi ruku'i was-sujudi war-raf'i anhuma. Bab pada menjelaskan sujud yang kedua dan mesti ada tama'ninah di dalam rukuk, sujud dan juga bangun daripada rukuk dan sujud. Yang tu insya-Allah kita akan bincang dalam rancangan kita esok wallahu taala alam, wallahu alam. Okey, ada soalan pertanyaan? Ada soalan pertanyaan tak? Okey, tak ada tak ada, cukup. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.